Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah juga kerana Allah mempertemukan kita pada pagi ini sekali lagi dalam majlis kita, majlis ilmu. Mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berada di dalam majlis ini dinaungi dengan rahmat, ketenangan, dipayungi oleh para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak berkumpul satu kaum, satu kumpulan manusia dalam satu rumah dari rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya di kalangan mereka, melainkan mereka itu dipayungi oleh malaikat, dilimpahi dengan rahmat, dinaungi dengan ketenangan, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan majlis ilmu. Ada berapa? 4. Keutamaan majlis ilmu dalam satu hadis ini banyak lagi sebenarnya. Tapi dalam hadis ini menyebut 4 perkara. Yang pertama, dipayungi, dinaungi oleh malaikat. Malaikat datang hadir bersama dalam majlis ilmu. Yang kedua, rahmat akan turun ke dalam majlis ilmu. Okey, rahmat akan turun bersama dengan malaikat itu, datangnya rahmat. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla anugerahkan ketenangan kepada orang-orang yang berada dalam majlis itu. Sebab tu kalau nak tahu taman bagi orang-orang yang salih, tempat rehat mereka, tempat hiburan mereka adalah majlis ilmu. Kerana apa yang kita kecap dengan apa yang kita kecap dengan hiburan atau perkara-perkara yang mendamaikan jiwa, para ahli ilmu, taman mereka adalah majlis ilmu, kerana turun padanya ketenangan. Dan yang keempat ialah Allah bangga kepada para malaikat. Allah sebut nama-nama mereka yang berada dalam majlis ilmu kepada para malaikat. Fulan, dia ada dalam majlis ilmu. Kamu tengok fulan bin fulan. Mana Allah bangga kepada mereka. Jadi ini 4 kelebihan dari majlis ilmu. Majlis tu, kelebihan ilmu lain pula. Kelebihan ilmu banyak lagi. Majlis ilmu tu saja ada 4 ni. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kenikmatan tersebut. Kalau tak faham pun insya-Allah dapat dah majlis tu. Dia duduk pun insya-Allah dapat dah. Nah, jadi dia kata, "Ustaz, saya tak faham lah belajar apa hari ni. Insya-Allah part tu dah dapat dah." Tapi kalau dah faham, lagilah bertambah-tambah kebaikan dia. Baik. Jadi tujuan daripada kita, sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan yang lepas, mungkin ada yang hadir, ada yang tak hadir, atau yang hadir dulu ada yang dengar, ada yang tak dengar, katanya suara slow kan. Tapi kelebihan tu insya-Allah dah dapat dah. 4 tu insya-Allah. Apa yang kita sebut pada minggu atau pertemuan kita yang lalu ialah keutamaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita sedar bahawa kita ni hamba. Hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada rahim ibu kita, dilahirkan ke dunia dan ada maksud tujuan dia. Apa tujuan kita dicipta oleh Allah? Adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nombor ayat sekejap. Ayat ni familiar, famous, tapi selalu lupa dia punya reference tu. Sekejap. Surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 56. Okey. Ini yang kita sebut pada minggu ataupun pada pertemuan yang lalu, bahawa kita dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun dia, apa pun keturunan dia, apa pun bangsa dia, di mana sahaja dia tinggal, selama dia adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka dia memiliki status sebagai hamba Allah. Okay? Boleh jadi dia di sisi manusia orang pandang dia mulia, atau sebaliknya, tetapi di sisi Allah, Allah melihat dengan pandangan yang sama, bahawa semua ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagi hamba kepada Allah, dia ada hak yang perlu dia tunaikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memberikan kepada mereka hak untuk Allah Ta'ala laksanakan. Apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Okay. Dalam satu hadis, Nabi SAW naik unta dengan Mu'adh bin Jabal. Bila dia naik unta, Nabi tanya Mu'adh, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Maka kata Mu'adh, aku tak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasulullah SAW jawab, hak Allah ke atas hamba ialah hamba ini menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Itu hak Allah. Maksudnya dia dah buat kita, maka hak dia untuk dia disembah. Saya suka bagi analogi, kita ni, orang yang paling besar hak dia ke atas kita siapa? Parents. Sebab apa? Mak lahirkan kita, jaga kita. Okay. Lepas tu, ayah kita. Antara mak dengan ayah mana lebih besar? Mak. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. Sebab apa dia lebih 3 kali ganda? Okay, dia ada 3 kelebihan yang tidak akan dapat dikongsi oleh ayah buat selama-lamanya. Mengandung, melahirkan, menyusu. 3 ni tak akan ayah boleh kongsi. Ayah kata tak apalah, dah, anak dah 5, yang ke-6 ni abang pula lah mengandung dia tu. So, tak boleh. Pasal apa? Ini hak yang Allah bagi kepada dia. Oh, tak tahu. Memang tak tahan pun. Kalau dia nak sekalipun, Allah Ta'ala tak izin. Pasal ini hak yang Allah Ta'ala bagi kepada ibu, tidak akan dapat dikongsi untuk, atau oleh mana-mana lelaki atau muka bumi. Soal duit, mungkin boleh share kan? Soal tempat tinggal, mungkin boleh share. Tapi 3 perkara ni, sorry. Ini adalah kemuliaan yang keistimewaan Allah bagi. Sebab tu pada di sisi ulama sebut kenapa Nabi sebut bila hadis orang tanya Nabi SAW, siapakah yang paling berhak dari kebaikan diriku? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian baru ayahmu kan. Sehingga dikatakan 3 kali ganda hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Ulama bahas kerana 3 kelebihan tadi. Mengandung, melahir dan menyusu. Okey. Kalau ini hak yang paling besar dalam hidup kita, kemudian ayah dia membesarkan kita, bawa cari rezeki dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang ibu angkat lah kita kata, ataupun keluarga angkat. Dia jaga daripada kecil sampailah besar. Tapi dia ibu angkat. Tiba-tiba orang ni, dia jumpa ibu kandung dia. Antara dua ni, yang membesarkan dia dan yang
mengandung dan melahirkan dia? Mana lebih besar hak dia? Dia lahir ni daripada baby, dia ambil daripada baby. Ibu angkat ni, daripada baby dia ambil, sampailah umur anak tu 20 tahun, 25 tahun, dia pun jumpa parent dia. Mana lebih besar? Masih lagi yang mengandung. Ibu tu jaga 20 tahun. Orang ni mengandung 9 bulan. Ahsan tu. Betul. Tidak akan sama hak mengandung dengan hak menjaga. Sebab apa? Hak menjaga ni akan wujud tak tanpa yang mengandung? Betul tak? 20 tahun yang dia buat ni tak akan wujud tanpa 9 bulan. Even kalau dia jaga sampai umur 40 tahun sekalipun, tak akan dapat kalau tiadanya 9 bulan. Besarnya hak 9 bulan berbanding hak 20 atau 40 tahun. Okey? Tapi kalau kita nak banding lagu tu, mana besar hak mengandungkan 9 bulan dengan hak menciptakan benih dan menyambungkan, menyatukan antara dua, orang panggil apa? Embrio ke? Dari sudut istilah dia. Mencipta janin sehingga tercantumnya mani lelaki dengan mani wanita dan adanya, sehingga ada orang sampai buat IVF dan sebagainya. Nak dapatkan percantuman dan persenyawaan antara dua benih sehingga terciptanya janin. Mana besar hak 9 bulan dengan hak ciptaan dan persenyawaan tu? 9 bulan tak akan dapat tanpa penciptaan. Betul tak? Walaupun kita kata tadi 40 tahun, dibandingkan dengan 9 bulan, kita kata 9 bulan lebih besar daripada 40 tahun. Tapi yang 9 bulan tu dibandingkan dengan hak ciptaan tu, tak ada orang yang boleh cipta tu. Buatlah IVF sekalipun, buat apa teknologi, dia tak akan dapat percantuman dan persenyawaan tu tanpa dari pencipta yang Maha Esa. Maka kita katakan hak siapa yang lebih besar? Hak Allah lebih besar. Jadi Allah memiliki hak yang paling besar dalam hidup kita. Hak dia apa dia? Setelah dia ciptakan kita, lepas tu dia letak dalam rahim ibu, dia yang jaga. Ibu ni melahirkan, mengandung betul. Tapi daripada seketul darah menjadi segumpal darah menjadi seketul daging. Daripada seketul daging kemudian tercipta pula apa panggil tulang-tulang yang ada dalam daging. Kemudian dibentukkan kaki, tangannya, kepalanya, dijadikan pula ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ada pula jantung, ada paru-paru, sehingga lahirnya bentuk sempurna sebagai seorang manusia. Itu semua siapa yang cipta? Allah. Maka dia memiliki hak yang paling besar dalam hidup kita. So kalau kita taat kepada ibu kita 3 kali ganda berbanding ayah, agak-agak berapa kali ganda kita kena taat kepada Allah? Kalau kita kata ayah jaga kita, dengan 3 hak ibu tadi, ibu memiliki hak 3 kali ganda lebih utama berbanding ayah. So, macam mana pula bandingan hak Allah? Kalaulah hak ni dah 3 kali ganda, hak Allah berapa kali ganda nak bagi? Melebihi segala-galanya. Tak akan ada semua kita hak kita ni, melainkan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah letaknya nilai seorang hamba bila dia sedar hakikat diri dia. So, hak Allah adalah untuk dia disembah. Macam mana cara kita menyembah Allah? Kita menyembah Allah dengan mentaatinya. Dan mentaati Allah Azza wa Jalla dengan 2 cara. Kita dah sebut dah sebelum ni. Kita mentaati Allah dengan 2 cara. Cara pertama apa dia? Melaksanakan apa yang diperintahkan. Okay? Melakukan apa yang disuruh. Dan cara yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang. Itu je. Dan dalam kedua-dua keadaan, kita akan diberikan pahala.
antara melaksanakan apa yang diperintahkan dengan meninggalkan apa yang dilarang, mana lebih mudah? Dua-dua sama. Sama. Ada lebih payah, ada lebih mudah? Tak ada. Betul tak? Tepuk dada, tanya dulu diri. Tanya, aku rasalah meninggalkan lebih mudah daripada melakukan. Ataupun orang kata, aku rasalah. Dia tanya dada belah kanan, jawapan lain. Tanya dada lagi. Okey. Kalau merujuk kepada hadis, saya rujuk kepada hadis, Nabi SAW sebut, ma nahaitukum an amrin fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, kata Nabi SAW, apa sahaja yang aku larang, tinggalkanlah dia. Dan apa sahaja yang aku perintahkan, laksanakanlah dia sekadar kemampuanmu. Di situ ada beza. Nabi kata, apa yang aku larang, tinggalkan dia. Apa yang aku perintah, laksanakan sekadar kemampuan. So, ada yang Nabi sebut sekadar kemampuan dan ada yang Nabi tak sebut. Nabi kata, tinggalkanlah dia. So, dasarkan hadis ni, yang mana lebih susah dan lebih mudah? Mudah meninggalkan. Sehingga dalam mudah ni tak ada sekadar kemampuan. Sebab semua orang boleh buat. Susah meninggalkan. No choice. Okey, itu kita tengok dari sudut apa? Dari sudut keinginan atau encourage kita untuk kita taat tu kan. Tapi the real thing ialah the nature perbuatan tu. Melaksanakan sesuatu by nature mana lebih mudah daripada meninggalkan sesuatu? Jawapan dia meninggalkan sesuatu. Sebab apa? Sebab meninggalkan sesuatu ialah tidak melakukan sesuatu. Tak payah buat. Do nothing. What you should do? Nothing. Duduk je. Saya kata bagi contoh. Dengan lisan kita, ada perintah dan ada larangan. Perintah pada lisan ialah berzikir, membaca Al-Quran. Larangan pada lisan, jangan mengumpat, jangan mencaci. Antara dua, jangan mengumpat, jangan mencaci dengan baca Quran dan berzikir. Mana lebih mudah? Okey. Memang kalau segi encourage, kita rasa dalaman kita ni, saya Ustaz, nak tahan daripada nak cakap tu rasa payah lah. Tapi perbuatan tu by nature, kalau kita nak baca Quran, kita kena buka mulut. Kita kena keluarkan suara. Kita kena sebut huruf dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, jangan mengumpat, apa yang kita kena buat? Itu susah. Lagi susah. By nature sebenarnya, meninggalkan larangan lebih mudah. Sebab kita just tak buat sesuatu. Okay? Orang kata, jangan minum arak. Kita, okay, aku boleh minum air lain. Aku minum air ni, aku minum air orange, aku minum air Pepsi, aku minum air. Banyak lagi. Just aku tak minum air tu. Tak adalah kata nak kena pergi cari mana. Sehingga ada botol depan kita, orang tuang, aku tak nak minum. Tak perlu. Sekarang ni pun kita kata, aku tak nak pergi pun. So kita just do nothing. Dia lebih mudah. Tetapi masalah dia kadang-kadang, dalaman kita yang nafsu yang menyuruh kita tu. Sehingga yang payah tu sebenarnya bukan meninggalkan larangan. Yang payah tu sebenarnya adalah melawan hawa nafsu. Nature perbuatan dari sudut melaksanakan dengan meninggalkan, maka lebih mudah sebenarnya meninggalkan berbanding melaksanakan.
Tapi kita kena tahu, dua-dua itu mendatangkan pahala. Saya suka bagi contoh macam ni. Kita semua pernah pergi buat haji? Pernah pergi buat umrah? Okey. Bila kita buat haji atau umrah, kita dah jadi tetamu Allah. Bila kita jadi tetamu Allah, maka kita dah dapat satu title VVIP Allah Ta'ala. Betul? Sebab kita tetamu Allah. Pastinya kita adalah VVIP Allah Ta'ala. Bila kita dah jadi, kita declare kita punya status sebagai VVIP Allah Ta'ala. So, apa yang Allah bagi kat kita? Apa you all dapat bila you niat ihram? Ialah pahala macam mana? How pahala tu datang? So kita recall balik, kita cuba recall balik bila kita pergi buat umrah. Okey. Tapi mana yang lebih banyak? Kita recall balik sekejap. Bila kita buat umrah, semua pernah pergi kan? Buat umrah dekat mana? Madinah ataupun atas flight? Both, tak ada masalah. So bila kita sampai dekat miqat, kita berkata nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku berniat umrah dan aku berihram dengannya. At that moment, masa tu, exactly, apa yang kita dapat? Ya, pahala. But how? Atas niat. Okey, satu. Okey, saya bagi contoh. Antara miqat dengan Mekah. Okey. Yes, ada larangan. Antara miqat dengan larangan, antara miqat dengan Kaabah. So kita ambillah contoh daripada Madinah. Kita ada jarak lebih kurang 400 km. So kita ambil masa lebih kurang 6 jam untuk sampai ke Mekah. Yes. So dalam keadaan tu, kita dah ada VVIP Allah Ta'ala, kita dapat dua perkara. Satu, kita dapat perintah. Yang kedua, kita dapat larangan. Perintah, apa kita kena buat? Kena pergi pula ni. Lama kali tak pergi ni. Kita kena baca talqin. Mana talqin? Talqin orang mati. Talbiyah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang dan ulang dan ulang sampai kita sampai ke Mekah. Betul? Cuma saya nak tanya, by pengalaman, jujur, berapa lama kita baca? Saya pernah jadi tourist guide macam mutawif. Satu bas, kita jadi mutawif depan, kita lead. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 10 minit bergema bas. 5 minit lepas daripada tu, makin lama makin slow. Dalam sekitar 20 minit, lemahlah kau. Yang setengah jam, tinggal ustaz je baca. Labbaik Allahumma labbaik. Lepas tu, lepas 5 minit lepas pada tu, dengan ustaz-ustaz berlena. Ustaz pun tidur juga. So, berhentilah apa yang kita baca. Tapi apa yang tak berhenti? Larangan. Bila Allah larang kita, jangan pakai perfume. Jangan tutup kepala bagi lelaki. Jangan pakai pakaian berjahit. Jangan berburu. Jangan potong pokok. Larangan-larangan tu, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Bermula saat kita niat, maka kita mendapat pahala selama kita meninggalkan larangan tu. So, apa yang kita buat? Selama kita tidur pun, larangan itu masih lagi pahala tu berjalan.
Sebab tu pada saya kalau pergi umrah, saya tak kisah orang, saya akan bawa supaya orang faham apa maksud sebenarnya. Sehingga kadang-kadang orang dia tak rasa berada dalam ihram tu satu keistimewaan. Ada orang kadang duduk dalam ihram, dia isap rokok, dia rasa dia belum sampai ke Mekah. Masih lagi on the way, belum sampai. Saya kata tak. Once you declare you ada tetamu Allah, Allah telah menyambutmu dengan pahala-pahala. But how? Satu dengan perintah, yang kedua dengan larangan. Perintah tu sekejap je kita mampu sebab kita memang letih. Tapi larangan, makin banyak larangan Allah Ta'ala bagi, makin banyak pahala kita. Kita tidur je. Tapi masa kita tidur tu, kita potong kuku? Tak. Kita potong rambut? Tak. Kita pakai minyak wangi? Tak. Tak pakai berjahit? Tak. Tak tutup kepala? Tak. Selama kita tidur, selama perjalanan itu, sebenarnya kita tak fikir pun. Yes. Selalu orang anggap larangan adalah perkara yang menyusahkan. Tapi sebaliknya seorang hamba yang mencintai Tuhannya, yang sangat bersangka baik kepada Tuhan, bahawa Allah mencintai hambanya lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya, maka kita tidak akan pandang Allah dengan pandangan Allah nak menzalimi kita. Kita tak pandang Allah dengan pandangan Allah nak menyusahkan kita. Tak. Sebaliknya kita fikir apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. So kalau Allah nak bagi pahala, Allah boleh je tambah perbuatan. Kalau contohnya Allah suruh baca zikir Allahu Akbar 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Subhanallah 1000 kali, lepas tu talbiyah lagi 1000 kali, agak-agak orang mampu buat tak? Tak mampu. Tapi bila Allah tambah larangan, ada agak orang mampu buat, insya-Allah. Lepas tu saya kalau pergi umrah ataupun saya pergi haji lah, saya pernah buat haji, alhamdulillah lah Allah bagi dulu belajar kat sana banyak kali. Kita pernah buat haji tamattu', kita tahu buat haji ifrad. Haji qiran tu masa tu tinggal tak niat je, tapi ifrad dengan tamattu' sama je. Ifrad ni beza dia, kita duduk ihram lama. Lama duduk dalam ihram. Tamattu' ni bersenang-senang, kita buat umrah kemudian kita tahallul, kita berpakaian biasa, hari kita nak buat haji baru kita pakai ihram balik. Dah pernah pergi haji kan? Tamattu' dengan ifrad. Bila kita buat tamattu', yes, kita senang. Nama pun bersenang-senang. So kita pun tak susah, kita boleh pakai baju biasa, pakai banyak wangi, pergi sampai hari ke-8 kita pakai ihram balik niat. Tapi sebagai ganti kita sembelih seekor kambing, bayar dam sebagai tanda syukur kepada Allah, Allah bagi kita bersenang-senang. Orang buat haji ifrad tidak macam tu. Bermula dia sampai ke Mekah, dia dalam ihram, dia tak buka dah ihram dia. Kalau seminggu dia sampai sebelum haji, seminggulah dalam ihram. Berakhir bila? Berakhir bila dia keluar tahallul, habis haji. Kalau dia masuk 1 Zulhijjah, dia keluar 13 Zulhijjah, mana 13 harilah dia duduk dalam ihram. Masa tu kita rasa susah. Sehingga bila saya fikir, kita faham ayat Quran, kita faham hadis Nabi, kita tahu Allah Ta'ala ni mesti, takkanlah tetamu dia ni sangat susah macam ni. Dia makin jadi tetamu, makin jadi VIP, makin susah. Orang yang tak VIP boleh pakai baju senang lena, pakai minyak wangi ke apa, sikat rambut, minyak rambut. Orang VIP tak boleh pakai apa. Pakai pakaian pun kadang-kadang lusuh, kusuk masai, nak pakai minyak wangi tak boleh. Seminggu kita tahan, 2 minggu, ya Allah Akbar. Lama. Tapi bila kita mengharap, kita kata, ya Allah, Allah Ta'ala nak bagi pahala dengan larangan dia. Kita pun rasa, ya Allah, aku tahan, aku sabar. Walaupun susah, aku tahu inilah cara aku mendapat pahala yang lebih berbanding daripada nak melaksanakan. Kita tak mampu nak baca Quran banyak, kita tak mampu nak berzikir banyak, kita tak mampu. Tapi bila Allah memberikan laranganlah, kita duduk just do nothing. Melainkan apa yang kita buat ialah, aku tak buat tu kerana Allah. Berbeza dengan orang yang tak buat kerana selain daripada tu. Orang tak makan sebab diet. Orang tak makan sebab puasa. Dua benda yang berbeza. Orang ni tak buat, tapi bukan kerana Allah. Tak ada nilai pahala. Yang ni tak buat kerana Allah. Dia dapat pahala. Betul tak?
So sebab tu saya kata memahami maksud nilai seorang hamba ni penting. Bila saya nak baca buku dosa-dosa besar, dia berkait dengan larangan Allah. Orang yang melaksanakan, dia akan mendapat dosa. Orang langgar. Tapi orang yang tak buat, dia akan dapat pahala. Dan kita mengharapkan, bila kita tahu, ya Allah, aku tak nak buat dah ni, kerana Allah, maka itu adalah gudang-gudang pahala yang bakal kita simpan untuk kita tengok hasilnya di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Sebab tu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, maka Allah bagi kepada dia kefahaman tentang agamanya. Sebab tu bila kita tahu tentang apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kita akan melihat dengan kacamata orang yang beriman. Bukan dengan kacamata orang yang kafir. Orang kafir dia ada sifat penentangan. Namun pun kufur ni jahid, degil. Dia suka melawan. Allah suruh dia tak nak. Itu masalah dalaman dia. Tapi bila dah dia boleh tackle masalah hati dia, masalah hawa nafsu, sudut pandang dia kepada Allah, maka lama-lama dia akan berubah. Dia akan berubah sudut pandang. Bila Allah Ta'ala suruh salat, dia rasa ini caranya Allah Ta'ala nak menunjukkan kasih sayang. Kalau tidak, kenapa Allah ajarkan kepada kita lafaz Fatihah? Just kita kata macam orang lain semayang ikut dia, duduk tunggang tangan tu. Duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Baca apa tak tahu. Ada setengah lagi buat ibadat, duduk tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi dalam dia punya church. Tapi kita tak. Lafaz tu dia panggil lafaz yang diajarkan, dan lafaz tu lafaz tauqifi. Tauqifi maknanya benda dah ada, pattern dia, cara dia, bacaan dia, semua ada. Just kita pergi follow the flow. Apa yang Allah Ta'ala suruh, buat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa aja? Allah aja. Ar-Rahmanir Rahim. Siapa aja? Allah aja. Maliki Yaumiddin. Siapa aja? Allah aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah aja. Ihdinas siratal mustaqim. Allah aja. Kita sebenarnya kalau kita follow the flow, kita akan dapati Allah. Aku sebenarnya kalau aku follow je apa yang Allah Ta'ala suruh, di situlah tempat letaknya nikmat yang sangat besar, keindahan dalam hidup yang sangat-sangat menenangkan jiwa. Sebab tu insya-Allah kalau ada rezeki hak ni kita baca tentang larangan. Ada masa kita baca tentang ayat-ayat perintah yang kita kena buat, apa benda yang kita kena buat. Benda basic pun kita nak, bukan benda, pada saya kita bukan nak jadi orang alim, alim ilmuwan besar. Dan tak akan dapat pun. Saya pun tak dapat tu. Yang penting biarlah kita tahu benda tu walaupun sedikit, tapi memberikan kebaikan kepada kita. Sikit pun, kata apa ni, innamal ilm laysal ilmi bikathratir riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya meriwayatkan. Maknanya riwayat hadis, kalau kata dia punya library penuh, dalam dewan ni penuh, kitab dia susun habis penuh. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Tetapi ilmu itu ialah apa? Dengan ketakutan yang ada di dalam hati. Hasil daripada ilmu tadi, bila dia belajar, bertambah ketakutan dalam diri dia kepada Allah, bertambah respect dia, bertambah kasih dia, bertambah segala-galanya. Sebab tu saya tadi bila kita kata larangan, bila kita faham konteks larangan tu, kita bukan takut dengan bengisnya Allah dah. Kita takut lalu kita berlindung dengan rahmatnya Allah. Dan kalau kita baca doa, dah, na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Pernah baca doa tu? Tak apa lagi. Dah pernah baca. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari hukuman balasmu. Wa bika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Macam mana tu?
Aku berlindung denganmu darimu. Maknanya tak ada tempat dah kita nak lari dari kemurkaan Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah. Tak ada tempat yang berlindung melain kecuali dengan Allah sendiri. Itulah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Sebab tu bila kita tengok perkara-perkara larangan tadi, kita pergi kepada apa sudut yang kasih sayang Allah di dalamnya. Kita takut kepada azab, tapi dalam larangan itu ada kasih sayang Allah. Nampak tak? Sebab tu saya kata tadi, sampai akhirnya bila kita meninggalkan larangan, hati kita bukan lagi tertekan. Sebaliknya hati kita rasa bahagia. Aku senang tak pakai perfume masa tu. Kita tak rasa, susahlah dengan kusuk masai. Sampai kita rasa, walaupun tak pakai pakaian berjahit, aku boleh pakai pakaian 2 helai ni. Tapi aku rasa senang. Pasal apa? Di sinilah caranya Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada aku. Walaupun rambut tak potong, rambut boleh kira lagi. Kena misai pula panjang, nak makan pun payah. Tak. Tiba-tiba kita kata, kenapa Allah tak? Akhir sekali kita dengan senang hatinya, tak apa ya Allah. Aku tak potong kerana-Mu ya Allah. Aku sayang kepadamu. Aku tinggalkan larangan kerana mengharapkan rahmat dan redha-Mu. Itu maksud doa tadi. Jadi sebab tu, sama-sama kita baca kitab ni, 76 dosa-dosa besar Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tujuannya kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala larang kita. Okay? Dan tujuannya juga kita nak taat kepada Allah pada larangan dia. Dan tujuannya ialah kita mengharapkan pahala dari meninggalkan perkara-perkara tersebut. Sebenarnya nikmat bila kita tahu tentang macam mana Allah Ta'ala ni sayangnya hamba dia. So, kita tak rasa beban. Walaupun kita rasa malah tu malah kita. Malah kita. Bukan, kita tak rasa Allah yang menyusahkan kita. Sebenarnya malah tu kita. Bukan Allah. Allah sayang kat kita. Allah tambah larangan, ihram supaya kita dapat pahala yang mudah. Allah Ta'ala tak suruh kita buat benda-benda yang memayahkan. Nak suruh buat. Sebab tu kalau kita belajar nature agama, beragama, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak akan ajar zikir sampai 1000 kali. Tak ada. Kalau tiba-tiba ada orang mari mengajar baca ni 10,000 kali 10, kita kata bukan sifat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia macam tu. Sebaliknya syariat sifat dia rahmat dan kasih sayang, memberikan kemudahan tapi dalam masa yang sama kemudahan yang mendatangkan redha Allah. Bukan kemudahan mengikut hawa nafsu. Banyak kita ni kata saya nak mudah ikut hawa nafsu, tapi tak, kita tengok mudah dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buku kita ni adalah asalnya nama dia Al-Kabair, tajuk dia oleh Al-Imam Az-Zahabi. Banyak cetakan yang tersebar, tetapi ada satu cetakan yang telah ditahqiq. Ditahqiq ni maksudnya disemak. Tahqiq ni maksud disemak teks-teks dia dan dicari yang aslinya, kerana banyak yang berlega ada nuskah-nuskah yang ditokok tambah, diubah suai, sehingga akhirnya ditahqiq, disemak balik oleh Syekh Muhyiddin Mistuni, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan inilah yang kitab yang ada dengan kita. Mudah-mudahan kitab ni menjadi faedah yang besar kepada kita dalam memahami tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa tu. Dosa tu maksud larangan lah. Apa yang Allah larang, bila dia manusia tu pergi langgar, maka Allah kata perkara ni adalah dosa. Besar kecil dia dosa bergantung kepada status larangan tu. Larangan tu bersifat besar, maka dosa tu akan jadi besar. Kalau larangan tu bersifat kecil, dosa tu jadi kecil. Okay? Tapi kita sebelum daripada kita baca tentang jenis-jenis dosa, kita baca dulu tentang makna dosa besar. So kita boleh buka muka surat dalam mukaddimah dia. Berapa ni? 17. Belum muka surat tu. Dalam mukaddimah dia. Muka surat 17 mukaddimah. Yang ada double XV 2I tu.
Kita baca gitu dah. Jumpa tak? Makna dosa besar. Yang ni dia klip-klip merah hijau ni sebab nak beli bateri ke? Ya. Kita nak tukar. Ustaz, nanti Ustaz go through pilih-pilih ke dosa ni? Rasanya kita baca juga, cuma mungkin kita baca sikit-sikit lah. Better kita baca semua lah kan. Walaupun kadang-kadang tu menakutkan kita. Tapi sebenarnya memang tujuan dia untuk memberikan ketakutan. Memang kadang-kadang baca tu kita takut sebenarnya, tapi sengaja, saya pun kadang-kadang sengaja kita baca untuk memberikan ketakutan. Tu penting juga nak tahu. Dia takut sebab dia tak takut sebab dia tak buat. Bila dia buat, dia rasa takut. Bagus. Bagus. Sebenarnya istilah sebelum daripada ini sembang-sembang kita lah sebelum kita masuk kan. Sebenarnya bila kita baca tentang dosa, maksiat dan sebagainya, bukan masalah buat ataupun tidak. Sebab setiap anak Adam pasti buat kesalahan. Okey? Setiap anak Adam pasti buat kesalahan. Memang Allah larang kita, tapi sifat manusia tu lain. Ada yang tahan, ada yang tak tahan. Sehingga Nabi SAW sebut, kullu bunu Adam khata'. Setiap anak Adam tu buat salah. Cuma yang penting ialah rasa nak bertaubat kepada Allah. Itu yang penting. Bila kita baca ni, memang tujuan dia nak mendatangkan ketakutan. Supaya apa? Dengan ketakutan itu menghasilkan rasa taubat, keinsafan. Walaupun kadang-kadang kita buat balik. Tapi selama kita tahu kita memiliki Tuhan yang Maha mengampunkan, maka senantiasa kita memohon taubat kepada Dia. Yang kita tak nak ialah hati yang mati. Oleh kerana terbiasa buat maksiat, akhir sekali dia rasa normal. Bila dia rasa normal, ini bahaya. Orang yang dosa dia kecil, tapi dia ada rasa normal dengan dosa, sehingga dia lupa bertaubat. Itu adalah lebih bahaya daripada orang yang buat dosa besar, tapi dia ada rasa keinsafan dalam hati dia. Pernah dengar cerita orang lelaki bunuh 100 nyawa? Yang diterima taubat dia? Belum taubat apa, tengah jalan. Ada tak kita sampai level tu daripada dosa? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Kalau kita bunuh nyamuk yang banyak dengan semut. Dengan semut kita spray kat rumah kita tu. Tak, orang tak ada lagi lah. Tapi maknanya apa? Di situlah keluasan rahmat Allah. So kita nak apa? Rasa keinsafan. Soal kita buat atau tak buat, itu rahsia antara kita dengan Allah. Jangan pula pergi bagi tahu, aku baca dosa ni tahu, aku dah buat ni. Tak perlu, tak perlu. Yang tu antara kita dengan Allah. Okey? Ataupun kalau member-member kita dia tahu setakat dia jeling-jeling sudahlah. Dah. Dia ingat tama-tama kita dulu kan. Contohlah. Tapi itu biarlah kekal antara kita dengan Allah. Yang penting ialah soal rasa nak taubat. Bila kita ada rasa taubat, kita istighfar. Dalam hadis yang menceritakan tentang Fir'aun sebelum mati. Fir'aun sebelum mati, dalam hadis yang sahih, Jibril alaihissalam ambil tanah, campur dalam mulut Fir'aun. Supaya apa? Aku takut Fir'aun, kata Jibril, aku takut Fir'aun melafazkan taubat. Benar aja kan? Kenapa Jibril kata macam tu? Sebab kalau sejahat Fir'aun taubat, Allah akan ampunkan. Luasnya keampunan Allah. Jadi sebab tu, kita baca dosa, kita tahu kita makhluk yang banyak kesalahan. Bukan kita baca tentang dosa, maknanya kita suci daripadanya. Even saya sendiri pun. Jangan pernah kita anggap saya baca tentang dosa-dosa besar, dia adalah menunjukkan saya ni suci daripada dosa. Tak. Sebaliknya, ialah kita nak mendatangkan rasa
ketakutan dan keinsafan kepada Allah yang melahirkan taubat. Even kalau kita dosa kita melangit, menggunung tinggi, keampunan Allah itu meluasi segalanya. Okay? Ada nasyid kata, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Kan? Nasyid apa tu? Kalau saya nyanyikan lagu lain pula nanti. Nah, lagu Raihan zaman-zaman dululah. Okay. Tapi sebenarnya itu ada asasnya dalam hadis. Hadis Qudsi ada hadis 40, Nabi SAW sebut, Allah sendiri dia kata, Ya ibadi, law balagat dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu lak, wala ubali. Wahai hamba-hambaku, kalau dosamu melangit tinggi, lalu kamu istighfar, minta ampun kepadaku, nescaya akan aku ampunkan dan aku tak kisah. Allah kata macam tu. Dosa melangit tinggi, Allah Ta'ala boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kamu datang kepadaku akhirat nanti bawa seisi bumi dengan dosa. Banyak tak seisi bumi? Hak tu langit tinggi, hak ni seisi bumi dosa. Thumma la tusyrik bi syai'a, kamu datang kepadaku dengan keadaan tidak memiliki Tuhan selain aku. Tidak syirik kepada Allah. Allah Ta'ala kata, La ataitu biqurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu, wahai hamba, membawa seisi bumi juga dengan keampunan. Rahmat Allah tu luas. Yang penting kita ada rasa nak taubat. Kita ada rasa insaf. Kita ada rasa nak kembali kepada Allah. Walaupun dosa kita banyak. Tu je kita nak. Kita tahu kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Kita tahu kalau nak kira dosa Allah, pejam mata ni, semua kita ada belakang. Saya pun tak mari duduk mengajar sini kalau tahu semua dosa saya. Kalaulah dosa tu setiap kali macam jerawat tak. Tak nasib baiklah Allah Ta'ala jadikan titik hitam tu dekat hati. Kalau Allah Ta'ala letak titik hitam dekat muka, Allah habis spa kita pergi. Spa ni. Asyik laser tak keluar-keluar spa. Baru keluar ada balik dah titik. Dah laser dah habis dah. Keluar, jumpa kawan, sembang. Ada dua dah titik. Masuk balik spa. Laser balik. Keluar balik. Tengok orang tu. Keluar pula lain ni titik. Nasib baiklah Allah buat titik tu dalam hati tak nampak. Kalau Allah letak titik tu kat kita, Ya Allah Akbar. Saya rasa saya pun tak mengajar. Titik penuh depan ni. Orang kata Ustaz tak lalat ke tu? Bukan tak lalat. Dosa Allah Akbar. Sutuk orang kata mengajar kita. Betul tak? Tapi yang kita nak ialah rasa keinsafan. Rasa takut dan istighfar. Ada orang cerita tak baca kita ni. Baca dulu deh. Ada berapa minit lagi? Setengah jam. Kita sampai berapa? Baca sikit dah, kita baca dulu sikit. Lepas tu kata, kurang-kurang hari ni baca kitab lah, tak baca langsung nanti. Makna dosa besar. Dosa besar kita sebut sebagai al-kabirah. Dari sudut bahasa adalah dosa yang besar dan sesuatu yang Allah ancam dengan neraka. Biasanya larangan-larangan yang besar ni akan diiringi dengan laknat, ancaman neraka, kutukan. Dia bukan sekadar larangan. Contohnya la'anallah, Allah melaknat orang begini. Allah melaknat orang minum arak dengan 10 kategori dia. Mana disebut dengan laknat. Itu maksudnya kategori dosa besar. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat pemberi rasuah dan pemakan rasuah besar. Allah melarang orang yang ahli sihir, bunuh dan seumpama dengannya. Ni semuanya dia bila datang larangan Allah, dia bukan sekadar larangan tapi dia datang dengan ancaman. Itu maksudnya itu bukan level biasa-biasa. Itu larangan yang keras dari Allah. Bila larangan keras, maka siapa yang buat dosa dia pun akan jadi besar. Makna al-kabair secara istilah terminologi. Para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi dosa-dosa sebesar
yang diulas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari seraya berkata, Ar-Rafi'i berkata dalam Syarah Al-Kabir, dosa-dosa besar adalah, okey, dan ni boleh highlight. Dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Had ni apa? Hukum hudud. So, bukan semua dosa ada hukum hudud kan? Tapi dosa-dosa yang kena padanya hukum hudud berarti dosa ni besar. Hudud, dosa dia zina, kena sebab. Langgar traffic light tak termasuk dalam hukum hudud. Kan? Kalau orang langgar traffic light dia kata apa hukum hudud nak kena ni? Tak ada. Langgar traffic light bukan hukum hudud. Itu ada panggil hukum undang-undang PBT saja. Kita langgar sebab langgar perintah PBT. Tapi dari sudut larangan dia tak bersifat dosa besar. Melainkan kita langgar traffic light, langgar orang mati. Itu dah masuk dosa membunuh lah. Okey. Membunuh dosa dia. Ada had tak? Hukum ada. Apa dia? Kena bunuh balas. Zina besar ke tak? Besar. Dosa-dosa begini dia panggil dosa besar. Pendapat lain mengatakan ia adalah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Al-Mawardi dalam Al-Hawi berkata sesuatu yang mengharuskan dikenakan had atau terkena ancaman. Okey. Jadi ringkasnya nas-nas Quran yang kata adanya had hukum di dunia dan adanya ancaman di akhirat secara khusus maka disebut sebagai dosa-dosa besar. Sebab tu nanti bila kita baca kita akan dapati setiap poin-poin itu ada memiliki larangan dan bersamanya ada ancaman. So syirik apa ancaman dia? Tidak akan diampunkan, tidak akan dikeluarkan daripada api neraka buat selama-lamanya. Itu bentuk ancaman yang keras. Bukan sekadar jangan syirik saja tak. Okey. Kita ambil hujung bawah sekali. Al-Hafiz Ibn Hajar, muka surat yang sama, bawah sekali. Al-Hafiz Ibn Hajar kemudian berkata, definisi yang paling bagus adalah ucapan Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, iaitu ni pun highlight betul-betul. Yang ni paling baik sekali definisi mengikut Ibn Hajar. Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' bahawa dia dosa besar dengan ungkapan kabirah atau dosa besar dengan ungkapan azim atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat atau dikaitkan dengan hukum hudud atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. So kita dapat daripada definisi ini ada berapa kriteria dosa besar? Okey, tanda poin Yang pertama, dosa-dosa besar ni ialah ada yang apa yang terkandung larangannya dalam Quran, Sunnah dan Ijma'. Poin nombor 1. Larangan tentang perkara ni ada dalam Quran, dalam hadis dan Ijma'. Jumpa tak tu? Jumpa. Okey. Ijma' ni kesepakatan para ulama. Makna semua ulama. Bukan fatwa saja. Ijma' ni lagi tinggi daripada fatwa. Sebulat suara. Sebulat suara bukan sekarang ni saja. Daripada zaman dulu sampailah sekarang. Ijma' dia panggil. Kesepakatan ulama. Yang ni bukan benda banyak pun. Sebab apa yang ada dalam Quran dah memadai. Apa yang ada dalam hadis dah memadai. Tapi kalau tak ada dalam ni akan ada ijma' pada perkara-perkara yang disepakati. Lain khilaf-khilaf tu tak termasuk bawah dah. Fatwa ni pandangan. Kita panggil fatwa lah. Ijma' ni dia sebagai sumber. So, kalau fatwa dia macam ni. Fatwa ni hasil daripada sumber. So kita tanya hukum. Kita nak rujuk apa? Kita rujuk Quran, kita rujuk Sunnah,
dan kita rujuk ijma'. Okey? Ada satu lagi dia panggil qiyas. Ya. Seluruh dunia dan sepanjang zaman. Daripada zaman sahabat dulu biasanya dah declare dah. Ini ijma'. Sekarang ni mustahil dia berlaku ijma' zaman ni. Zaman ni sebab terlalu ramai. Macam mana nak dapat kesepakatan? Biasanya ijma' berlaku pada zaman salaf. Zaman sahabat tu. So dia ada sumber. Bila kita ambil masalah tu, kita rujuk kepada sumber, kita keluarkan hukum. Maka hukum tu dipanggil fatwa. Okey? Tapi fatwa tak ijma'. Fatwa belum ijma' ni sumber, satu sumber kesepakatan mereka yang dulu-dulu. So kita keluarkan fatwa berdasarkan ijma'. Kita keluarkan fatwa berdasarkan Quran, keluarkan fatwa berdasarkan hadis. Boleh faham? Okey, satu, ciri dosa besar mesti terkandung dalam Quran, sunnah dan ijma'. Mana kalau tiba-tiba ada orang lain dia larang anak dia ataupun dia larang kawan dia, kamu jangan buat benda ni. Kalau kamu buat dosa besar nanti. Kawan tu tanya, ada tak dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Ada ijma' tak? Itu bukan dosa besar, itu kamu je larang. Okey? Mak-mak pun kan. Kalau mak larang, lain. Kalau mak larang, sebab nas ada tentang larangan menderhaka kepada mak. Yang tu bab lain. Sebab tu saya bagi contoh tadi kawan. Sebab kalau mak dia dalam, ada tak Quran larang derhaka pada mak? Ada. Hadis ada. So apa mak kata dia boleh jadi dosa besar bila kita langgar. Sebab dia termasuk dalam perintah yang ada dalam Quran, sunnah dan ijma'. Betul. Yang tu la ta'ata fi maksiatillah. Kalau tiba-tiba mak larang kepada perkara yang Allah larang. Mak suruh kepada apa yang Allah larang. Yang tu kita kena tengok mana lebih besar hak dia. Hak Allah ke hak mak? Kita dah sebut di awal tadi. Hak mana lebih besar? Allah. 9 bulan ke hak cipta tadi? Hak cipta tadi. Hak sama juga. Kalau suami suruh, suami pada wanita memang sungguh. Dia lah hak paling besar, lebih tinggi daripada mak ayah dia. Tapi lebih tinggi. Bagi untuk isteri, bila dah jadi title isteri, hak suami lebih tinggi. Sehingga dalam hadis aku panggil Nabi SAW kalau dia kata dia taat pada suami, maka dibenarkan dia masuk syurga melalui mana-mana pintu. Besarnya hak dia. Tapi still bergantung kepada hak Allah. Kalau dia suruh buat sesuatu yang Allah larang, so kita kata kita tak boleh buat sebab hak Allah lebih besar. Okey. So tadi contoh je saja. Pertama, mesti ada dalam Quran dan sunnah atau ijma'. Sifat yang kedua, dia disebut sebagai dosa besar dalam teks tadi. Dalam tadi disebut sebagai dosa besar. Atau nombor 3, diberikan atau diberitakan ancaman azab. Dalam Quran kita dapati tiba-tiba orang sesuatu yang buat dosa tu akan dihukum hukuman yang berat. Contohnya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yang meninggalkan salatnya. Maknanya dosa meninggalkan salat ada ancaman celaka dan neraka. So kita kata dosa meninggalkan salat bukan dosa level biasa-biasa. Bukan sama dengan langgar traffic light. Tak. Itu adalah dosa yang besar. Dan yang keempat, dikaitkan dengan hukuman hudud. Sebagaimana kita sebut tadi. Dan yang kelima, yang diingkari dengan keras. Mana larangan tu sangat-sangat sungguh. Kadang-kadang disebut sebagai berulang-ulang kali. Menunjukkan bahawa dosa itu dosa besar. Baik. Kemudian, dikala kita mengetahui dosa yang besar, tiba-tiba ada larangan yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Larangan tu ada dalam Quran dan sunnah, tapi tidak ada ancaman azab. Dia sekadar just larangan. Okay? So, apa status dosa tersebut?
maka dia jadi dosa kecil. Dia jadi dosa kecil. Baik. Dosa kecil ni, apa beza dengan dosa besar? Semua dosa ni ada dalam Quran. Cuma dia tidak bersifat ancaman. Tak cakap neraka. Dia sekadar-kadar jangan kamu. Gitu. Contohnya. Jangan kamu dosa kecil. Ada hukuman. Ada. Mungkin kita mensia-siakan waktu. Kita melengah-lengahkan solat. Benda yang pada kita remeh, yarhamukillah. Remeh, tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak suka kita buat macam tu. Contoh mensia-siakan waktu tu lah. Kita duduk saja. Jadi membuang-buang waktu tu benda yang tidak disukai dalam agama, tapi tak adalah sampai kalau kamu duduk termenung masuk neraka paling dalam sekali, tak ada. Cuma larangan tu ada. Cuma kita kata macam tu lah. So apa beza antara dua perkara, dosa besar dengan dosa kecil? Ahsanti. Bila dosa besar, nak yang menghapuskan dia juga kena sesuatu yang besar. Bila dosa kecil, dia terhapus dengan perkara-perkara kecil. Atau terhapus dengan lebih mudah daripada yang besar. Boleh faham? Contoh kalau kita katakanlah dosa tu bersifat kotoran. Maka kotoran, kalau dia kotoran degil, kena sental. Kalau kotoran tu biasa, just kita pakai sabun biasa pun dah okey. Betul tak? Atau kadang-kadang tak sempat kita sabun, lalu air pun dah hilang dah. So dosa besar dengan dosa kecil, sifat dia macam kotoran tadi. Dosa besar adalah kotoran degil. Iklan. Nanti kita bawa apa? Produk apa yang ada ni? Kita nak letak iklan. Clorox ke apa kita bawa nanti iklan. Vanish. Vanish kan? Dosa besar terhapus dengan taubat. Maknanya nak hapus dosa besar, kena taubat. Dan taubat means dia berhenti daripada dosa tersebut. Dia insaf di atas kesalahan tersebut. Dia berazam untuk tidak lagi buat. Dia buat semua tu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 syarat taubat. Sekali lagi saya sebut. Dosa besar terhapus dengan taubat. Dan taubat bermaksud berhenti daripada dosa. Insaf daripada apa yang dah berlaku, berazam untuk tidak lagi mengulanginya, dan yang keempat, buat semua tu kerana Allah. So kalau dia berhenti merokok sebab dia dah pokai, bapa abang berhenti rokok ni? Saya berhenti rokok sebab dah habis modal lah. Dia berhenti rokok, dia berhenti vape. Vape pun haram juga sebenarnya. Sama juga hukum dia. Semoga Allah Ta'ala terima. Macam kita anggap macam lelaki yang bunuh 100 nyawa tu lah. So dia kadang-kadang proses tu dia ada keinsafan tapi belum lagi full. Belum. So selama dia berusaha, kita harap Allah Ta'ala terima lah. Bagus juga soalan tu. Kita jangan jawab lagi lah. Kita baca buku dulu. Nanti kita baca tu pagi ni, minggu depan pakai tak mari dah. Sekat ni je. Okey. So dia terhapus dengan taubat. Taubat ada 4 perkara kan. Adapun dosa-dosa kecil, boleh kita baca muka surat yang seterusnya, muka surat sebelah. Okey. As-salawatul khams. Jumpa tak muka surat 15? 30 dah ni. 30. Saya nombor romban ni payah sikit. Muka surat 30. Okey, jumpa? Yang triple X tu.
as-salawatul khamsu wal jumu'ati ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Siapa nak baca terjemahan dia? Azan. Solat-solat yang 5 waktu. Solat Jumaat ke solat Jumaat berikutnya. Dan puasa Ramadan satu ke puasa Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di antaranya apabila pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Okey, dalam hadis ni menunjukkan salat 5 waktu. Secara sendirinya salat tu boleh menyucikan dosa. Jumaat ke Jumaat. Antara Jumaat dengan Jumaat yang seterusnya menghapuskan juga dosa. Ramadan ke Ramadan juga menghapuskan dosa selama dia meninggalkan dosa besar. Tak ni dosa-dosa kecil lah kan. Maknanya yang terhapus dengan amalan-amalan ini adalah dosa-dosa kecil. Okey. So ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat tahunan. So bersifat harian, solat 5 waktu. Setiap hari bila dia wuduk akan gugur daripadanya dosa-dosa kecil. Okey. Kemudian setiap minggu bila dia pergi pula ke Jumaat, solat Jumaat, bagi lelaki, orang perempuan dia duduk rumah solat juga, dapat juga insya-Allah pahala. Sebab dia tak pergi tu bukan sebab tak pergi kan, sebab dia tak pergi mentaati perintah Allah. Yang ni juga kita kena faham. Kalau katanya, Ustaz, kalau orang perempuan tak pergi solat Jumaat, tak dapatlah kelebihan. Kita tanya dia, Allah suruh tak orang perempuan pergi Jumaat? Tak kan? So dia tak pergi tu sebab taat ke sebab ingkar? Dia taat, insya-Allah dia mendapatkan kebaikan sebab dia sedang mentaati Allah dengan tak pergi. Kalau pergi pun dapat juga, tapi dia tak pergi bukan melanggar. Okey? Begitulah juga Ramadan ke Ramadan, penghapus antara keduanya. So ada dosa yang hariannya terhapus, ada dosa mingguannya terhapus, dan ada dosa tahunan yang terhapus. Sebab apa? Level dosa-dosa ni pun tak sama. Okay? Tak sama. Jadi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menghapuskan dosa-dosa, ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan dan ada yang bersifat. Tapi Nabi kata selama dia tidak buat dosa-dosa besar. So kita faham dosa kecil boleh dihapuskan dengan amalan-amalan yang saleh. Maknanya amalan ni membersihkan, dia lalu tu sekali dengan kotoran pun dia. Adapun kotoran degil, dia kena pakai Clorox. Dia kena pakai varnish. Kemudian dia kena sental. Sental itulah kita panggil taubat. Okey? Iya. Dalam syarat-syarat ni. Kita kata sebenarnya jangan kita sebut, saya tak guna nama dia mudah. Tapi kita kena sebut luasnya rahmat Allah. Terlalu luas rahmat Allah. Nak kata nak dapat tu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Rahmat is one thing, Ustaz. Orang saya betul keampunan. Saya belajar keampunan kan. Solat waktu Ramadan. Ya. So, betul. Very easy. Tapi dengan syarat-syarat dia lah. Of course lah. Maknanya kalau dia salat tu salat yang macam mana? Kita kena tanya pula. Salat bukan sekadar salat. Kalau dia salat tu sendiri tidak sempurna. Macam mana salat tu nak menghapuskan dosa-dosa kecil? Ahsanti. Bagus soalan tu. Apakah taubat tu mesti dengan syarat salat taubat? Okey. Kalau dia nak taubat tanpa salat taubat, boleh. Dia boleh bertaubat. Tapi cara kita nak minta yang lebih advance bahasa kita. Kita dengan kita salat. Kadang-kadang contohlah saya sebut. Kita ada keadaan-keadaan yang Allah suka kita buat sesuatu. Dia suka tengok kita dalam keadaan begitu. Dan ada keadaan tertentu yang dia lebih suka daripada yang pertama. Contoh.
Kita bangun di malam hari, kita suka, Allah suka kita ingat kat dia. Kita sedar je tidur, kita sedar. So kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita kata Allahumma ghfirli. Kan? Allah akan ampunkan dosa tu. Tapi Nabi SAW kata, kalau dia dah kata, kemudian dia bangun, ambil wuduk, dia sujud pula kepada Allah. Makna keampunan, dia boleh kata, ya Allah ampunkan aku. Dan Allah Maha Luas rahmatnya boleh mengampunkan. Tapi kalau dia minta dalam keadaan dia sujud kepada Allah, itu lagi Allah suka. So kalau orang kata dia nak taubat kepada Allah, Ustaz, boleh tak saya nak taubat? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Kita kata boleh. Allah Maha menerima taubat. Macam lelaki yang mati tengah jalan tadi. Dia tak sempat salat, even tak sampai pun tempat dia nak pergi. Tapi Allah dah terima taubat dia. Cuba bayangkan kalau dia sampai dan dia bersujud kepada Allah, salat 2 rakaat, taubat kepada Allah. Dan dengan lebih, orang panggil apa? Lebih sempurna sifat taubat dia. Maka lagilah Allah akan terima. So itu sifat dia. Kalau kita nak taubat kepada Allah, boleh tanpa salat. Tapi kalau kita salat sunat taubat 2 rakaat, dalam tu kita minta keampunan, itu lebih baik. Okey. So betul, balik kepada isu tadi, mudahnya sebenarnya mendapat rahmat Allah, ada keampunan. Tapi dengan syarat-syaratnya. Berarti pintu keampunan Allah ni sangat-sangat luas. Sebab tu orang mukmin dia berjalan dengan 2 sayap. Dia terbang dengan 2 sayap. Sayap sebelah ni takut kepada azab. Sayap sebelah lagi mengharap kepada rahmat. Kalau takut azab sehingga abidalah aku, binasalah aku, jadi dia hilang rasa harap kepada Allah. Tak boleh. Itu bukan caranya dalam agama. Tapi kalau dia terlebih harap kepada rahmat, aku ni buat dosa apa pun pasti masuk syurga dah. Macam yang berlaku kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi dahululah. Dia kata, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Tak akan masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasrani. Maknanya dia kata, kalau masuk Yahudi, masuk Nasrani, confirm syurga. Buatlah dosa apa pun. Itu tak boleh juga. Orang mukmin ni, takut pun kena, harap pun kena. Nak buat dosa, takut. Tapi kalau dah buat dosa, keampunan Allah masih luas. So, sehingga akhirnya, kita berharap kepada keampunan Allah dan kita mohonlah kepada Allah keampunan. Cara tu mudah sangat. Tinggal lagi syarat-syarat tadilah sehingga kita kata, Allah terima ke tidak? Itu bukan kita kata. Kita boleh kata aku minta ampun, tapi jangan pula kita dalam satu rasa aku ni dah banyak istighfar ni, tak ada dalam dosa aku lah. Jangan pula kita kata, sebab kita ada lagi satu perkara kita kata, walaupun Allah Ta'ala bagi tahu nas-nas macam ni, tapi the real story, kita tak tahu exactly dosa kita ni terhapus banyak mana. Macam air yang berlalu. Air yang lalu, kadang-kadang kita tak tahu, dia cuci semua ke atau belum. So, selama kita belum sampai depan Allah untuk kita tahu, tengok kitab catatan amalan kita, so setiap harilah kita mesti mengharap, ya Allah ampunkanlah aku. Kalau pun kita rasa taubat kita yang dulu, aku di Ramadan dulu aku dah jumpa dah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dah 84 tahun dah kelebihan dia. Tahun depan dah tak payahlah solat tarawih, dah ada kelebihan 84 tahun dah. Kita tak kata macam tu. Kita kata walaupun kita dah buat yang terbaik Ramadan yang dulu, kita masih lagi nak buat yang terbaik Ramadan kali ini, sebab memang kita buat yang terbaik, tapi kita belum pasti apakah Allah terima ataupun tidak kebaikan itu. So di situlah keadaan kita dengan amalan-amalan penghapus dosa. Okey. Jadi semoga Allah Taala terima salat kita 5 waktu, semoga Allah Taala terima salat kita hari Jumaat, sehingga semoga Allah Taala terima kita Ramadan kita, dan bersama dengannya terhapuslah dosa-dosa kecil kita. Baik. Dari kalangan dosa-dosa yang semuanya bersifat diampunkan oleh Allah kecuali
Dosa ni kecuali dosa apa? Dosa syirik kepada Allah. Ini adalah dosa yang paling besar yang akan kita baca nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Tapi masih lagi mukaddimah ni masih ada sikit lagi. Saya ingat kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang berkait dengan dosa-dosa yang diampunkan dan dosa-dosa yang tidak diampunkan. So, itulah yang dapat kita kongsi pada hari ini. Ada soalan ke nak tanya? Ustaz, Ya. saya ada dengar orang yang baca Quran, bila kita hembus tarik nafas, kan, hembus keluar. Sebenarnya pembersihan tu termasuk toksin dan macam pun keluar daripada badan, betul ke? Okey. Bila kita baca Quran, penyucian jiwa, penyucian diri ni, apakah dia bersifat rohani sahaja ataupun bersifat juga jasmani? Kalau saya boleh kata macam itulah. Ya. Pertama, istighfar atau taubat ni dia memang menyucikan rohani. Tapi dalam masa yang sama dia ada kebaikan jasmani. Cuma bukanlah maksud kita kena hembus macam tadilah. Hembus kerana kita niat tak. Memang sifat amal soleh ni Allah akan bagi kebaikan dua, rohani dan jasmani. Kita puasa, Allah akan bagi kebaikan pada rohani kita. Kita rasa ketenangan dan kita akan juga rasa kesihatan. Bila kita salat pun benda yang sama. Allah Ta'ala sucikan jiwa kita, dalam masa yang sama Allah boleh sembuhkan sakit kita. Kita baca Quran pun yang sama. Sebab tu istighfar dia ada kelebihan mendatangkan harta, mendatangkan zuriat, menyuburkan kebun-kebun. Padahal istighfar tu apa kaitan? Dia tak bukan baja pun, tak. Okey, tapi sebab kebaikan itu memang Allah Taala bagi. Okey, jadi jangan disangka apa yang kita bicara hari ini bila bersifat rohani dia hanya kembali kepada kebaikan rohani, tak. Kadang-kadang dengan istighfar, dosa terampun dan harta pun datang. Dosa terampun, zuriat pun bertambah. Dosa terampun, kebun-kebun jadi subur. Kerana apa? Kerana Tuhan yang kita istighfarkan kepadanya, Tuhan yang menyucikan hati dan jiwa kita adalah Tuhan yang sama memiliki dunia dan seisinya. Dia satu. Yang empunya kita adalah empunya kebun kita. Yang empunya kita dialah yang memberi rezeki kita. Sekala Allah Ta'ala nak bagi bonus, tak ada masalah. Dia nak bagi sihat kepada kita, dengan istighfar dia nak bagi sihat. Boleh. Inilah keistimewaan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Bukan orang yang dewa jaga langit lain, dewa jaga gunung lain, dewa jaga awan lain. Dia seolah-olah tak sinkronis. Nak minta rezeki kena minta dengan Tuhan ni, nak minta sihat dengan minta Tuhan ni pula, nak minta tu. Kita tak ada konsep. Kita beriman dengan Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Dia bergantung kepadanya segala sesuatu. Dialah Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Dialah Tuhan rohani dan dialah Tuhan jasmani. Dia Tuhan dunia, dia Tuhan akhirat. Minta dengan Allah, Allah boleh bagi kebaikan pada semua yang ada kaitan dengan kita. Hatta even kita yang taubat, Allah boleh bagi kebaikan kepada anak-anak kita. Kita yang doa, Allah Ta'ala boleh bagi kepada ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Jadi soal kesembuhan tu sendiri, saya baru balik Kelantan baru ni pergi ziarah seorang sahabat kepada ayah saya. Dia 10 hari duduk ICU. Masa duduk ICU tu kulit dia ni pecah darah, tahu pecah darah. Dia macam merah-merah tu, macam darah ada duduk bawah kulit dia. Bloodshot dia panggil. Lepas tu doktor masuk air habis semua ni sampai memang lembek dah. Sampai last sekali bila dah nak buat treatment macam ni, tak macam ni, isteri dia kata pasal suami dia pun dah berusia kat 70 lebih dah. Isteri dia kata tak apalah doktor, tak payahlah. Kalau prosedur tu berat sangat, tak payah. Kalau nak suruh makan ubat, makan gapo tu okeylah. Jadi dia pun kata tak apalah. Redha dah lah dianya. Si suami dia kata, abang ni tak lama dah. Isteri dia kata,
lama tak lama abang jangan tanya, jangan cara. Itu bukan kerja kita. Abang baca Quran je, dia kata. Dia pun doktor kata kalau baca tu sign balik rumah. Balik rumah dia tak ada Quran, tidur, kawan-kawan mari ziarah, sembang-sembang. Dia kata, baik duduk rumah pula daripada duduk hospital. Tiba-tiba yang darah tadi, kulit dia hilang, putih. Bila saya pergi ziarah tu, dia kata kalau datang 10 hari lepas, lagi teruk daripada hari ni. Tapi kata, kita pun tak tahu. Allah Ta'ala nak bagi, Alhamdulillah, rezeki masih lagi ada. So, itu maknanya apa? Apa yang ada pada Allah, sebenarnya benda yang terlalu special. Kita tak tahu. Rahsia dia terlalu luas. Sebab tu kita kata, dia yang memiliki langit dan dia memiliki bumi. Apa yang kita istighfar, mungkin kita niat untuk rohani kita. Kita baca Quran untuk penyucian rohani kita. Tapi Allah boleh juga memberikan kesembuhan sakit. Mungkin mendatangkan kasih sayang. Atau mungkin mendatangkan harta, zuriat dan seumpama dengannya. Sebab apa? Sebab yang memiliki itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Tak ada kot? Tak ada? Ya. Kalau betul ke kalau kita tak solat, semua amal kebaikan kita tidak diterima? Jawapan tu agak panjang sebenarnya. Ada hadis. Kita sambung, kita tangguh minggu depan boleh? InsyaAllah kita sambung minggu depan. Macam ni lah Ustaz, agak soalan. Dia tak solat, dia solat macam patuk-patuk ayam, tapi dia banyak buat kebajikan, dia banyak sedekah. But she's nice katakan, tapi dia terlalu jaga kecantikan dia sampai dia tak nak jaga solat dia. Okay. I pernah nampak, tapi she's very very generous. Okay. Macam tu. So is that like what you mean? Saya faham dah soalan tu sebenarnya. Cuma nak jawab tu rasa itu baik sikit. Kalau saya nak jawab, tapi kalau nak lebih kurang kita kata kebaikan, kalau kita bandingkan kebaikan kita dengan manusia, bandingkan dengan kebaikan Allah. Ataupun kita kata hak manusia dengan kita dengan hak Allah. Semacam kata tadi, saya kata bagi contoh ibu angkat dengan ibu kandung. Kalau dia buat baik kepada ibu angkat dia, baik betul-betul. Tapi dengan ibu kandung dia tak buat baik. Siapa status dia? Okay. Tapi kalau dia tahu jadi tapi memang tak jumpa ke apa ke? Tak apa lagi. Sekarang ni, saya tu satu. Yang kedua, apa yang ada pada hujung hidup dia berada pada ibu kandung dia. Saya bagi contoh lah tu. Saya bagi contoh kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bagi contoh untuk analogi kita fikir. Jawapannya akan ada dalam buku kita ni. Tapi saya bagi contoh tu je. Kita ada dua ibu, satu ibu angkat, satu ibu kandung. Kita memang ibu angkat kita ni baik dengan kita. Kita buat baik kepada ibu angkat kita. Lepas tu kita jumpa ibu kandung kita. Andai kata ibu kandung kita. Dan kita tahu juga kesudahan nanti kehidupan kita adalah sebaik mana kita dengan ibu kandung kita. So di saat itu apa keadaan kita? Akhir kita. Akhirat kita. Ha. So the creator lah. So tak dibagi contoh with our creator. Contoh dengan lebih besar lagi kalau kita kata baik dengan semua manusia, tapi kita tak baik dengan pencipta kita. Siapa kita nak jawab? Kalau kata ibu kandung tak nak, kita tahu kat mana ibu kandung, tapi kita tak nak jumpa dengan anak dia. Okey. Ini soalan betul-betul. Kalau tiba-tiba dia tahu dia ada ibu kandung dan dia nak buat baik kepada ibu kandung dia, tapi ibu kandung dia tak nak jumpa dia. So, dalam keadaan tu macam mana dia nak jadi anak yang taat? Boleh tak boleh? Boleh. Doa. Kata, ya Allah, aku nak buat sangat baik kepada ibu aku, tapi dia tak nak. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang taat dengan doa-doa aku ni. Kalau ibu dia tu doa kau untuk dia okey lah kan? Boleh? Doakan.
Sebab tu berbalik kepada isu tadi, saya tak perlu sebut contoh lah, nama lah, tapi contoh ni real, the real story. Dia ada ayah kandung, tapi ayah kandung tak jaga dia. Zaman dia lepas dia besar, dia dah bekerja, berkeluarga, lepas tu memang ayah kandung dulu bukan setakat tak jagalah. Kalau dia nak periksa SPM pun zaman-zaman dulu, dia minta yuran, nak bayar yuran SPM, ayah kandung kata mu kena kerja dulu dengan aku buat padi di sawah, dapat upah tanam padi baru dapat bayar SPM. Ni ayah kandung ni, bukan orang lain, ayah kandung dia. Tapi takdir dia masa usia dia tua, si ayah kandung tu sakit, anak ni dia mentaati, tetap buat baik kepada ayah dia. Itu satu. Ada satu lagi real story juga. Ni di Arab. Seorang anak bawa ibu dia yang gila. Jumpa doktor, seorang doktor. Doktor bila masuk jumpa, mak dia ni macam duduk dalam hospital, duduk klinik tu duduk marah-marah. Kenapa kamu bawa aku ke jumpa doktor? Kamu tipu aku, kamu macam-macam dia maki ke anak dia. Doktor ni tengok sabarnya anak ni. Dia kata, apa cerita? Aku janji dia nak bawa pergi umrah. Tapi dia sakit, aku kena bawa jumpa doktor. Tapi mak ni macam tak waras. Betul, mak aku ni memang dia kurang waras. Dia doktor tanya lagi, sejak bila? Sejak mak aku lahir. Sejak mak aku lahir. Doktor termenung kejap. Macam mana mak dia kurang waras tapi ada anak ni? Kan? Dia kata, datuk aku dulu, dia anggap mak aku ni sakit. Kadang-kadang bila kahwin sembuh. Jadi dia bagilah kahwin. Bila kahwin, tak sembuh. Ayah aku pun cerai balik mak aku. Tapi dalam masa yang singkat tu, Allah sempat ciptakan aku dalam rahim mak aku ni, lahirlah aku. Daripada kecil mak aku ni, dia tak jaga pun aku dijaga oleh datuk aku. Okey? Doktor tanya dia satu soalan. Aku nak tanya kamu. Kamu ni baik sungguh dengan mak kamu ni. Mak kamu kenal kamu ni anak dia? Kamu ni baik sangat dengan mak kamu ni. Mak kamu kenal ke kamu ni anak dia? Sebab mak dia gila. Tahu apa jawapan si anak ni? Dia kata, doktor, walaupun mak saya tak kenal saya ni anak dia, tapi Allah tahu dia mak saya. Saya buat baik kepada mak ni bukan sebab dia kenal, sebab Allah suruh saya buat baik ke mak saya. So dia kata apa? Saya walaupun mak saya tak kenal saya, tapi Allah tahu dia mak saya. Maknanya apa? Nilai ketaatan tadi. Yang ni memang level kita kata, kalau dah tahu kebaikan kita dengan makhluk bukan kerana makhluk sebenarnya. Kebaikan kita dengan makhluk biarlah kerana Allah. So kalau kita faham konsep tu, kita tak akan dahulukan makhluk lebih daripada Allah. Tapi ni semua memang kena ada pengetahuan dan belajar. Dia tidak akan datang melainkan kita belajar. Sebab tu kita kata majlis ilmu ni tamannya orang-orang soleh. Kita tahu dan kita akan rasa kedamaian bila kita tahu ilmu tu dia datang, kita rasa ya Allah. Ketenangan tu datang dengan ilmu. Okey? Soalan dia. Dosa di antara ibu dengan suami, tinggi suami. Why? Yang kedua, kenapa Allah tak terbuka hati Fir'aun bertaubat? Tak buka hati Fir'aun untuk bertaubat. Yang kedua, contoh-contoh perkara ijma'. Okey, dosa di antara ibu dengan suami mana lebih tinggi? Why? Suami lebih tinggi. Why? Ini kerana dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga hierarki dia. Kerana selain daripada nilai kelahiran dan sebagainya, ada nilai lagi dosa pahala dan ada nilai sosial masyarakat. Suami dia memikul tanggungjawab yang besar, lebih berat daripada seorang ibu. Suami. Isteri, ibu dia tak tanggung dosa anak dia. Tapi suami dia tanggung dosa isteri dia. Okey.
Sebab tu nilai ketaatan seorang isteri kepada suami dia besar, sehingga kalaulah isteri tu taat kepada suami, tapi suami tu yang tak jaga isteri dia, maka dosa tu duduk siapa? Suami. Isteri taat pada suami, tapi suami tu tidak ajak isteri tu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Besar. Ustaz, dosa mana tak bertanggung kan? Dosa memang asing-asing. Kita pun ada dosa, dia pun ada. Tapi ada dosa yang Allah Ta'ala letak sebab bertanggungjawabkan, tanggungjawab kita atas seseorang. Status amanah tu. Kalau dia tak tegur, tak jalankan, suami ni bukan suami sebagai ketua sayang atas borang je. Bukan sekadar dia balik, bila aku suami, makanan semua kena hidang apa semua sekali. Tak. Suami ni tanggungjawab dia besar. Berat tanggungjawab dia. Sebab tu nilai ketaatan seorang isteri pada suami, Allah Ta'ala suruh serah belaka. Okey? Serah belaka, tapi dalam masa yang sama, tanggungjawab tu sangat-sangat berat. InsyaAllah isteri senang masuk syurga. Wanita ke, memang senang masuk syurga. Lebih. Ramai di neraka. Ramai neraka. Wanita, betul. Sebab apa? Satu sebab perempuan ramai, sebab ramai orang yang tak letak hak suami pada tempat dia yang sebenarnya. Panjang tu cerita dia. Nanti. Senang bagi-bagi tanggungjawab. Kan? Bagus, saya setuju. Kenapa dia nak jadi ni? Ni nanti ni. Soalan yang kedua, soalan tak habis ni. Kenapa Allah tak terbuka hati, tak buka hati Firaun untuk bertaubat? Ini antara hikmah dan rahsia yang kita tak boleh. Ada banyak sebenarnya why yang tak ada jawapan. Terutamanya apabila sampai tentang Allah. Okay? Soalan tanya, why Firaun tak taubat? Sekali kita tanya why yang macam tu, kenapa Abu Talib pakcik Nabi tak masuk Islam? Kenapa waktu mata? Sebab itu adalah rahsia Allah. Ya, tapi itu juga yang Allah pilihkan untuk jadi parable kita kan, menjadikan kita ikon-ikon yang mana. Ya, sebagai contoh teladan untuk kita. Tapi bukanlah bererti kita kata nak letak kesalahan tu dan celaan tu semua pada Allah. Maknanya, kenapa Firaun tak taubat? Sebab Allah tak. Allah dah hantar Nabi Musa kat dia. Allah dah bagi peringatan. Allah dah bagi macam-macam. Tapi dengan akhirnya takdir Allah Ta'ala, itulah keadaan Firaun sewaktu dia mati. So kita kata soal hidayah ni adalah milik Allah. Allah lebih tahu kenapa. So kalau why kita nak tanya tu, kita akan tanya why orang tu masuk neraka, why orang ni masuk syurga, why Abu Talib tak beriman, why. So kita kata aku beriman dengan qada dan qadar. Apa yang Allah bagi kepada kita, Allah bagi hidayah, alhamdulillah. Saya cakap ni, ada seseorang pernah tanya soalan ni. Saya tak ingat jawapan. Tapi soalan dia agak macam ni, dia macam tanya, Allah buatkan manusia ni, segala makhluk ni is like a game. Allah cipta. Ini soalan Allah cipta dia ni apa? It's like a game lah kat dalam dunia ni. Kan yang ni jahat, yang ni baik, so nanti siapa menang masuk syurga. So kenapa Allah create macam tu sedangkan Allah boleh create semua orang baik-baik dan semua orang masuk syurga? Kan dah jawab dah soalan tu. Dah jawab dah. Naik kan? Lebih naik kan? Test kan? Tak ingat dah. I remember the question. Dia soalan tu kalau Dr. Zakir naik, dia tanya macam ni. Why Allah create sesuatu yang Allah dah tahu at the end dia masuk neraka? Dia dapat daripada Kan? ya betul, dia kata Allah ni very narcissistic. Apa jawapan dia? Allah sebenarnya balik kepada verb game. It's not a game to Allah. Bukan saja-saja Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk tujuan yang lebih besar. Yang kita dah sebut pada minggu lepas. Lagi Nobel dia punya, itu bahasa kita lah. Untuk menjadi hamba kepada Allah yang superior. Menyembah Allah dengan free will yang Allah Ta'ala bagi.
Itu kehendak Allah. So Allah Ta'ala mencipta. Kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala cipta semua tu jenis masuk syurga belaka, Allah dah create pun. Minggu lepas teman kita dah sebut, malaikat dah ada. Jenis yang soalan tu, kenapa Allah Ta'ala tak boleh cipta satu makhluk yang semuanya masuk syurga? Allah Ta'ala dah cipta malaikat. Tapi Allah berkehendak mencipta satu makhluk yang lebih superior, menyembah Allah dalam keadaan diuji, test. So memang boleh kalau Allah Ta'ala nak buat, tapi Allah, manusia dia dicipta dalam keadaan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Tapi ada manusia yang waktu di alam roh sebelum dia turun ke dunia ni, dia mengaku depan Allah, aku sanggup untuk ambil test ni dan aku akan sembah Allah. Tapi bila sampai di dunia, dia jadi lupa. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah, dalam keadaan dia kenal Tuhan dia siapa. Tapi bila dia hidup dalam dunia dengan kemewahan dan sebagainya, akhir sekali dia lupa. Sebab maknanya yang non-Muslim tu semua sebenarnya fitrah diorang adalah diorang tahu Ya. Allah lah. Janji dia. Dia dah janji dulu masa dia belum. Dia like in denial macam tu. Ya. Sebab kalau dibiarkan manusia dalam keadaan tidak diusik fitrah dia, letak dia di hutan, insya-Allah dia tahu dia memiliki Tuhan. Cuma dia nak sembah macam mana tu, dia kena cari macam mana nak sembah. Tapi fitrah maknanya dia memiliki Tuhan yang mencipta dia. Kalau dia jumpa orang ajar kepada dia benda lain, tu dia jadi macam bening. Tapi by nature Allah Ta'ala dah cipta, dia ada fitrah beriman kepada Allah dalam diri dia. Beriman kepada pencipta. Cuma dia nak cari. Macam kita lah. Seorang lelaki, seorang manusia yang lahir, dia akan tahu bahawa dia ada ayah, dia ada ibu. Cuma masalahnya, ada orang lain-lain, dia nampak dah ayah, mak ayah dia. Ada orang lahir, dia tengok dia duduk rumah anak yatim. Dia sedar-sedar di rumah yatim. Tapi dia akan tahu, mana ayah aku, mana mak aku. Pasal apa? Fitrah dia kata. Dia bukan Nabi Adam yang lahir tanpa pencipta. Dia manusia. So dia akan, walaupun dia hidup macam mana pun, dalam hati dia akan cari, mana ayah aku, mana mak aku. Begitulah juga manusia dengan Tuhan. Kalau dia tahu hakikat diri dia, dia akan tanya, siapa sebenarnya cipta aku? Dia fikir, dia akan jumpa Allah Subhanahu. Pas fitrah tu dah ada. Cuma masalahnya lah ni, dia pergi mengaji sains kata ni semua jadi dengan no creator, dia kata. Dan sebenarnya by logik ni, menerima idea bumi ini berlaku dengan sendirinya adalah lebih susah dan lebih tak logik berbanding dunia ini memiliki pencipta. So kita kata begitulah. Bab ni kalau kita nak faham betul-betul, kita kena banyak belajar step by step. Tapi soal akidah, kepercayaan, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat dia, banyaklah kalau kita boleh rangkumkan sekali untuk dapatkan satu status kita ni bahawa kita hamba yang beriman kepada Allah dan taat kepada dia, dan kita rasa bahagia dengan keadaan tersebut. Yang tu je basic kita nak. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.